dipersilakan Saudara Muhammad Zafirul Arif bin Abdul Razak daripada Politeknik Nilai Negeri Sembilan dengan tajuk beliau Kos Sara Hidup dalam Kalangan Belia dan Solusinya. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, di tangan saya pada ketika ini mempunyai sehelai kertas yang bernilai RM50. Jadi pada masa kini, dengan nilai ini, apa yang boleh kita beli dan juga apa yang boleh kita dapat dan seberapa banyak barang yang boleh kita dapat dengan nilai ini. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zafirul Arif daripada Politeknik Nilai. Terima kasih kepada para hadirin sekalian, para juri dan juga pengacara majlis kerana sudi bersama-sama dengan saya pada hari ini untuk membincangkan isu kritikal dalam kalangan belia. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kalangan belia di Malaysia pada ketika ini mempunyai banyak masalah, terutamanya dari segi kos kewangan. Di Malaysia sendiri, mereka menganggap bahawa kos kewangan ini merupakan satu masalah yang besar yang sukar dipikul untuk mana-mana belia sekalipun. Di Malaysia, kita tidak lari daripada proses turun naiknya ekonomi negara seperti kebanyakan negara lain yang dipengaruhi oleh harga barang dan juga perkhidmatan. Tuan-tuan dan puan-puan, golongan belia pada ketika ini yang berpindah masuk ke dalam tenaga kerja, mereka menganggap bahawa mereka akan bergelut dengan satu realiti pahit di mana mereka menyangka bahawa gaji yang mereka dapat dalam bidang tenaga kerja tidak selaras dengan kos keperluan yang mereka ingini. Antara kos keperluan yang menjadi tonggak utama para belia pada ketika ini, kos perbelanjaan, kos penginapan, kos pendidikan serta penjagaan kesihatan. Tekanan inflasi di negara kita dalam kalangan belia menyebabkan golongan belia ini terpaksa mengemudi satu landscape yang mahal. Ini kerana disebabkan golongan belia kerana golongan belia perlu mempunyai banyak kos sara diri mereka sendiri. Walaupun mereka sudah melanjutkan pelajaran di peringkat IPT, mereka masih lagi mempunyai banyak kos pembelanjaan yang mereka perlukan, tidak kira dari segi penginapan, tidak kira dari segi pembelanjaan dan tidak kira juga dari segi penjagaan kesihatan. Seterusnya, antara cabaran yang dihadapi oleh belia di Malaysia pada ketika ini adalah krisis perumahan mampu milik. Saya pasti ada di kalangan anda semua yang tidak lari daripada krisis perumahan mampu milik ini. Kerana krisis perumahan mampu milik ini sememangnya satu perkara yang tidak boleh dinafikan, terutamanya dalam di kalangan belia. Kerana dalam kalangan belia, apabila mereka sudah melanjutkan pelajaran di peringkat IPT, mereka sememangnya memerlukan satu kos yang agak besar, terutama sekali dalam kos penginapan dan juga kos pembelanjaan. Jadi di negara kita, pembangunan yang pesat serta jumlah penduduk yang bertambah menyebabkan harga perumahan di negara kita semakin lama semakin meningkat. Dan disebabkan itulah para belia mempunyai banyak masalah, terutama sekali di dalam kos penginapan. Tuan-tuan dan puan-puan, golongan belia pada ketika ini menganggap bahawa kos penginapan ini
merupakan satu perkara yang mereka akan bergelut untuk mendapatkan kos sewa rumah dan juga mendapatkan rumah yang terhad, terutama sekali pada masa kini. Dan disebabkan itu, kita memerlukan banyak idea dan juga banyak solusi untuk membantu para belia yang pada masa kini dari segi kos penginapan mereka, dari segi dasar kerajaan, sektor swasta dan penyelesaian inovatif agar krisis perumahan mampu milik ini dapat ditangani dengan baik. Cabaran seterusnya adalah hutang dan juga pendidikan pelajar. Apabila kita bercerita tentang hutang dan juga pendidikan pelajar, itu merupakan satu perkara yang saya rasa tidak janggal lagi, walaupun di dalam kalangan peringkat belia. Kerana hutang ini merupakan satu perkara yang sukar untuk kita elak sebenarnya. Apabila seseorang belia itu berada di peringkat IPT, ia memerlukan satu kos yang tinggi. Ia memerlukan satu kos yang di luar jangkaan. Jadi disebabkan itulah ia memerlukan satu kos yang besar dan terpaksa menghadapi krisis hutang ini di peringkat IPT. Kos pengajian yang tinggi juga menyebabkan seorang pelajar itu setelah tamat pengajian ia dibebani oleh hutang dan juga dibebani oleh krisis-krisis kos kewangan. Dan disebabkan itu, kita boleh lihat sendiri bagaimana taraf pendidikan di negara kita telah menjadi satu syarat di peringkat IPT. Telah menjadi satu syarat di peringkat IPT untuk kebanyakan profession. Dan perkara itu menyebabkan golongan belia ini apabila mempunyai kos pengajian yang tinggi dan juga mempunyai pembelajaran yang di luar jangkaan mereka, itu menjadikan diri mereka sebagai satu masalah yang besar dan juga masalah yang sukar ditangani kerana mereka tidak pernah lagi menghadapi masalah-masalah yang sebegitu, dan itulah yang menyebabkan diri mereka sukar untuk mendapatkan satu momentum yang baik di peringkat IPT. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat sendiri golongan belia pada masa kini, dari segi akademik, kita boleh lihat bagaimana mereka tidak dapat melakukan satu momentum yang seperti mana mereka berada di sekolah menengah. Kadang-kadangnya kita melihat belia itu terus meroket naik di peringkat IPT, dan ada juga dalam kalangan belia yang kehilangan momentum bagaimana di sekolah menengah, dan apabila ia masuk di peringkat IPT, ia menjadi seorang yang agak sukar untuk mencapai momentum seperti yang sedia kala. Hal ini berlaku disebabkan kerana kos pengajian yang tinggi dan juga kos kewangan yang menjadi satu halangan dan tembok untuk mereka melanjutkan pelajaran di peringkat IPT. Jadi secara kesimpulannya, masalah kos sara hidup dalam kalangan belia ini perlulah ditangani dengan baik agar mereka dapat melanjutkan pelajaran dengan lebih baik. Sekian daripada saya. Terima kasih.